Mungkin 4 jam. Tak apa, semua dapat peluang ya, Mat. Terima kasih Tuan Pengerusi. Saya ingin berbahas kali ini butiran B42 Kementerian Kesihatan 020000 Kesihatan Awam. Di sini saya ingin membawa perhatian Kementerian Kesihatan kepada bahayanya arak murah ataupun cheap liquor ya kepada kesihatan awam dan juga kesihatan individu. Arak murah, Tuan Pengerusi, adalah minuman yang mengandungi lebih kurang 40% alkohol dan dijual dengan harga serendah RM1.70 sebotol 125 ml. Bezanya dengan bir ialah bir mempunyai kandungan alkohol hanya 5% dan harganya jauh lebih tinggi. Dan dengan harga semurah itu RM1.70 sebotol, maka tepatlah slogan syarikat penerbangan kegemaran kinabatangan, "Now everyone can drink." Dengan izin, budak-budak sekolah pun boleh mampu membeli arak murah ini. Pada masa ini, ada lebih kurang 200 jenama arak murah yang dijual di seluruh Malaysia. Ada antaranya berjenama seperti vodka orange, apple, lychee, sasi. Saya pasti yang ini tak boleh dijawab parliamentary ya, Mat. Ini berkaitan dengan kesihatan awam. Ya, Tapi butiran kita emolumen ni, Mat. Berkaitan dengan pembangunan, memang ada kaitan sekali. Tak. Dia spesifik kepada gaji emolumen. Butiran ini ya, sebab, Mat, butiran. Sebab saya ingin Kementerian Kesihatan untuk Ya, dalam parlimen kita tidak boleh longgok semua isu dalam satu perbahasan. Dia ada peraturan-peraturan. Saya faham, pada tetapi saya peringkat ingin- jawatan kuasa ni, cuma perkara-perkara yang tersenarai dalam butiran saya, Muhammad. Betul, Saya dah baik hati kementerian sebelum ini saya katakan yang tak berkaitan tu jawab tertulis, tapi tidak mengizinkan semua boleh berucap pada semua isu yang tidak termasuk dalam peraturan dalam butiran. Saya ingin hanya memohon supaya Kementerian Kesihatan membuat kajian terhadap isu Tak boleh, ini. ya, Kalau dia ia membawa balik kepada mudarat. emolumen lah ya, Mat, ya, balik kepada emolumen. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Tuan Ibu Ketua, saya ucapkan terima kasih kepada ahli maklumat yang telah mengambil bahagian di dalam perbahasan tadi. Ada 12 semuanya, iaitu dari Kuala Kangsar, Kepung, Pengerang, Gopeng, Bagan Serai, Lumut, Bandar Kuching, Pasir Gudang, Stampin, Bukit Mentajam, Papa dan Batu Gajah. Seperti yang dinasihatkan oleh Tuan Ibu Ketua, saya akan hanya menjawab perbahasan yang ada kena-mengena dengan butiran, Tuan Ibu Ketua. Kuala Kangsar tentang latihan, memanglah kita di bawah kementerian sendiri kita ada 3 pusat latihan untuk paramedik. Ini yang kita menggunakan sepenuhnya. Selain daripada itu juga terdapat pihak swasta, kolej-kolej swasta yang juga mengeluarkan para paramedik ya. Selain dan juga untuk doktor untuk latihan doktor memang kita ada lebih daripada 20 universiti awam di Malaysia menganjurkan program ini, program perubatan, dan banyak lagi daripada negara yang telah kita iktiraf yang mereka balik. Dan bagi doktor saja setiap tahun lebih kurang 5,000 doktor baru yang balik atau yang telah lulus. Dan bagi houseman, latihan houseman ada 2 tahun, jadi maknanya at any one time dengan izin Tuan Ibu ada 10,000 doktor pelatih houseman. Kepung Tok Menteri, boleh mencelah sikit Kuala Kangsar? ya. Ini tentang charge pemeriksaan asas medical check-up untuk sebagai syarat-syarat untuk senjata api itu, kerana hospital charge RM1. Adakah perkara ini menyeluruh di seluruh negara ataupun Yang ini saya akan dapat jawapan bertulis ya. Saya tak tahu, mungkin nampaknya berbeza-beza antara hotel dan hotel lain. Tuan Ketua, Kepung yang ini berkaitan dengan pertambahan pesakit yang pergi ke hospital kerajaan ataupun klinik, outpatient pun ramai, inpatient pun ramai, Tuan Ketua. Memang ada kaitan dengan keadaan ekonomi, mana kalau ataupun kos rawatan di luar daripada fasiliti kerajaan. Jadi waktu mereka datang lebih ramai ke klinik, dan memang ada masalah dari segi congestion dan sebagainya. Dan untuk ini, Tuan Ketua, untuk outpatient, kita adakan extended hours klinik yang saya pernah sebut dalam parlimen dulu. Extended hours bagi hospital dan juga klinik-klinik.
lebih daripada 155 hospital dan klinik yang telah ada extended hours. Yang ini yang kita bayar. Kita bayar ni doktor-doktor kita yang ada ke lapangan, mereka pergi bekerja sebagai locum di klinik-klinik yang extended hours ni, betul-betul. Jadi untuk inpatient memang juga saya tak menafikanlah bahawa kita ada hospital-hospital tertentu yang memang dia punya occupancy rate, BOR dia lebih daripada 100 pun ada. Hospital Beranjaya, banyak hospital yang lain yang juga masalah begitu. Sebab itu kita sebab itu dalam hal ini memang kita berusaha mewujudkan berbagai fasiliti, kemudahan klinik untuk Malaysia, dan juga kita upgrade banyak kemudahan kita, tambah blok dan sebagainya. Dan ini semua memerlukan kos yang tinggi. Tapi untuk pengetahuan umum, kita cuba nak mencapai taraf antarabangsa, iaitu kadar 2.5 bed dengan izin 2.5 bed per 1000 population. Sekarang kita ada 1.5 bed per 1000 population. Jadi kita perlu lebih kurang 16,000 katil lagi untuk seluruh Malaysia. Ini keperluan kita lah. Jadi kita akan berusaha, tapi dengan limited, dengan peruntukan kebangunan yang agak terhad, jadi kita akan ambil masa yang panjang sikit. Betul. Pengerang, yang bermakna pengerang, ratio doktor sekarang dah meningkat sedikit. Sekarang lebih kurang 1 kepada 600 population. Jadi dah meningkat sedikit. Ya. Dan target kita ialah pada tahun 2020, kita akan mencapai 1 kepada seorang doktor kepada 400 population kita. Tentang separation super klinik yang disebut oleh Tuan Betul oleh pengerang, memang kita dah ada sebenarnya, konsep itu dah ada, kita dah buat di Malaysia ni. Ada hospital yang kita panggil day care center. Ada hospital yang ada baru ni, saya pergi ke Muar, dia ada dia minta day care center. Di tempat lain, hospital yang besar-besar ni dah ada day care center, di mana kita buat prosedur, buat treatment, jadi pesakit tak perlu dimasukkan ke ward. Mereka diberi rawatan di pusat-pusat day care center ini. Dan memang untuk menyelesaikan masalah congestion dengan izin dalam ward, Tuan Pengurusi, saya minta panggil Tuan Pengurusi. Yang berbuat Timbalan Menteri, boleh saya mencelah? Sekejap. Yang pasal daycare center ni. Yes. Saya nak tanya setakat ni ada berapa yang buat Timbalan Menteri? Oh, that one maklumat saya nak kena dapat maklumat yang tepat lah. Timbalan datang ke Dewan kata daycare center ada. Sebab rakyat nanti tertunggu-tunggu tapi tak banyak. Jadi saya nak tahu 1 ke 10 ke 100 ke. Terima kasih. Nanti saya bagi akan bagi cara bertulis lah. Dan kita juga ada discharge lounge tadi, betul. Dalam ada hospital tertentu, macam baru ni saya pergi Kelang, ada discharge lounge di mana pesakit yang dah kena discharge, betul, dia diubah ke bilik ini dan katilnya akan dipenuhi oleh pesakit lain. Di mana dia tak mana dia boleh pesakit dia tunggu keluarga dia datang, bawa dia balik, ya. Jadi sebenarnya betul, kita sedang berusaha, pihak kementerian sedang berusaha untuk memastikan rakyat kita makin lama makin sihat. Kita tak mahu mereka jatuh sakit dan masuk ke hospital. Jadi kita adakan program NBOS seperti yang disebut oleh pengarang tadi, NBOS, di mana kita bekerjasama dengan berbagai kementerian. Kita contohnya yang ketara, kita buat tentang prevention. Kita adakan COSPEN. COSPEN iaitu komuniti sihat perkasa negara. COSPEN ini kita memperkasakan rakyat kita tiap-tiap kampung. Kita sedang berjalan. Ini kita start tahun lepas, tahun lepas, tahun ini dah berjalan terus. Kita latih volunteer atau sukarelawan di kampung-kampung dan juga di bandar-bandar. Sekarang dah ada lebih daripada 14,000 sukarelawan dan mereka, kerja mereka, tugas mereka ialah memeriksa basic, buat screening, betul dengan izin, buat screening. Jadi cek dia punya BMI, body mass index, cek dia punya kolesterol, dia punya glucose, cek blood pressure dan sebagainya. Kalau dia dapati ada masalah, mereka akan terus rujuk kepada klinik yang dekat ataupun hospital yang dekat. Dengan cara itu kita cuba nak mengurangkan, buat prevention, betul. Prevention is better than cure. Kita tak mahu sampai ke peringkat dapat penyakit stroke, kencing manis dan sebagainya. Itu kita sedang berusaha dan setakat ini dah lebih hampir 50,000 dah kita periksa di kampung-kampung dan juga di bandar-bandar. Kemudian Tuan Betul,
Tentang yang disebut juga oleh pengerang tentang memanglah kita berusaha untuk meningkatkan, menambahkan lagi KK, klinik kesihatan kita. Klinik untuk Malaysia tambah dah lebih daripada 250 unit. Juga kita ada mobile klinik. Mana-mana kawasan yang tak ada klinik, kita gunakan mobile klinik. Dan juga kita ada boat klinik betul-betul. Yang mana tak boleh sampai dengan jalan, kita pergi dengan boat. Dan juga kita ada helikopter servis di Sabah dan Sarawak. Goping, betul-betul. Goping tentang jumlah pakar. Jumlah pakar, sekarang ni kita ada 4,000 lebih, 4,063 pakar. Tapi butiran yang terperinci saya tak dapat bagi sekarang. Kita akan bagi kemudian. Dan tentang houseman, tunggu sampai setahun. Tentang pakar. Ya. Kebetulan soalan saya tu, peratusan pengisian kekosongan jawatan pakar tersebut sama ada 80% isi ke ataupun 100% isi. Ini pertama. Yang kedua, berkenaan dengan KPI yang dijanjikan oleh Yang Berhormat Menteri sebelum ini, di mana temu janji berapa sekian lama, temu janji untuk jumpa pakar sekian lama. KPI tersebut. Sampai hari ini saya tak nampak ada mana-mana pengumuman secara awam berkenaan dengan KPI tersebut. Bagaimana kita tahu, okey, bila saya nak jumpa pakar neurologi misalnya, appointment, saya pergi ke kaunter, appointment bagi saya 3 bulan. Sama ada appointment itu munasabah ke tidak munasabah? Adakah appointment itu sejajar dengan KPI yang ditentukan oleh kementerian? Ini soalan saya berkenaan dengan pakar. Tadi betul. Mengenai pakar tadi betul. Nak latih seorang pakar, contoh, kena buat masters in dulu kita buat di luar negara, tapi sekarang kita buat di dalam negara, masters 4 tahun. Kemudian nak jadi pakar lagi, nak jadi neurologi lagi 3 tahun ke 4 tahun lagi, jadi 8 tahun. Dia makan masa. Dan kadang-kadang kadang memang kerap berlaku di mana bila kita latih elok, dah jadi pakar, lepas tu sekejap dia letak jawatan dan pergi ke pihak swasta. Ada satu kes, saya boleh sebutlah, satu kes, tak mahu sebut nama. Pakar urologi balik ke Malaysia. Lepas 6 bulan dia kerja di kerajaan, jumpa saya, dia kata, Datuk, dia offer di luar sana lebih baik daripada Kementerian Kesihatan, jadi saya buat keputusan untuk nak berhenti. Jadi kes-kes macam ni berlaku. Jadi kita train banyak mana pun, akhirnya dia pergi ke pihak swasta. Jadi walaupun kita akan terus melatih pakar-pakar ni, dan hari ini kita dah ada lebih daripada 1,000 slot atau 1,000 scholarship untuk setahun untuk pakar-pakar kita yang nak buat latihan pakar. Jadi kita akan teruskan usaha ni, dan kita tak boleh duduk begitu saja. Kita akan teruskan usaha ni.